Time there is hope, you have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah. Jalan yang kita pilih ini, jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope, you have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah. Jalan yang kita pilih ini, jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang-pejuang usahawan semua, apa khabar ini? Terlebih dahulu, terima kasih kerana tune in bersama saya pada hari ini. Alhamdulillah, kita dapat, kita punya teruskan kita punya siaran kedua, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Juang TV, di mana satu kita, insya-Allah kita nak adakan satu program yang membangun, memberi semangat, memberi ilmu, insya-Allah, memberikan, mengisikan sedikit ruang kekosongan yang ada di hati kita, di minda kita, dari segi kerisauan, dari segi kita punya kebimbangan, untuk kita dapatkan semangat sedikit sebanyak. Memang tuan-tuan dan puan-puan, semangat ni kadang-kadang kita pun dah tengah letih, tengah teruk, tengah masalah ni, kita pun cakap semangat, cakap semangat, bagi semangat, dah bosan dengar. Memang, tetapi ada masa-masa dia penting dan perlu, ya. Jadi harapkan insya-Allah berdapat juga membantu sedikit sebanyak, malah kepada diri saya sendiri sebagai usahawan. Perkenalkan diri saya, Syed Zaid Al-Kursi, seorang usahawan juga, dan kita alhamdulillah payung terjun tuan-tuan dan puan untuk Juang TV ni. Kita lancarkan, insya-Allah. Bagaimanakah how's everybody? Saya harap semua sihat walafiat, insya-Allah. Kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad miftah babi rahmatillah lama fi ilmillah salatan wa salaman daimain doa mulkillah wa alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali assalamualaikum. Terima kasih kerana join kita. Di sekarang ni saya rasa kebanyakan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga yang berada di rumah dah masuk hari ke, saya rasa dah lebih seminggu lebih, dekat 2 minggu kot, dan bagaimana keadaan kita semua? Adakah kita masih keep kita punya semangat? Kerja kat rumah ni pun ada dia punya fasa-fasa dia. Awal-awal mungkin tak nak kerja atau tunggu dulu, mungkin 2 minggu sekejap, lepas itu kita tengok alamak banyak kerja nak kena buat, betul kita buat, tapi keadaan teratur, keadaan kelang kabut kat rumah. Dan sekarang ni mungkin dah jadi satu kebiasaan bangun pagi, buat kopi, mandilah dulu, buat kopi, duduk tempat kerja. Sedikit sebanyak tentang tempat kerja di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga akan ada video-video akan datang lagi dari segi tips-tips kita untuk bekerja di rumah. Saya faham dengan banyak kekurangan yang ada, internet, tempat kerja, komputer, peralatan dan sebagainya. Tapi amat penting untuk kita cuba improvekan dan cuba adakan tempat kerja yang lebih profesional, lebih teratur. Kerana jika kita bekerja di tempat yang tidak teratur, dia akan mengimpakkan kita punya bisnes,
kita tak boleh fokus, kita tak boleh bercakap dengan staff kita, dengan klien kita cakap mungkin dengan suara anak dan sebagainya. Jadi ini memberikan satu frustration dan mungkin akan menggambarkan kepada customer, klien-klien kita yang kita tidak bersedia. Jadi kita mesti tunjukkan kepada customer kita, kepada klien kita yang kita bersedia walaupun di rumah. Nanti kita juga ada banyak-banyak program tentang promosi dan sebagainya, insya-Allah. Tetapi dari segi kerja dari rumah, tuan-tuan dan puan, kita cuba aturkan, cuba disiplinkan diri dari rumah, kerana insya-Allah lagi sampai 14 hari bulan, tetapi kita tidak tahu mudah-mudahan 14 hari kita dah boleh okey. Kalau kita continue lagi macam mana, jadi kita cuba buat andaian, inilah dia sekarang, dan kalau dia lagi lama saya sudah bersedia. Usahawan ni tuan-tuan dan puan, kita kena cuba anggarkan, kita kena hope for the best, prepare for the worst. Maknanya kita harap-harap untuk yang terbaik, tetapi kita dah bersedia untuk yang tidak terbaik lah, yang teruk. Sedaya upaya, sedaya mampu kita yang kita boleh, kita kena cuba ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi saya tekankan juga kepada pekerja-pekerja kita, pastikan pekerja-pekerja anda yang di rumah juga buatkan satu proses di mana kita ada Zoom punya viewing, untuk kita tengok dia punya, untuk kita pastikan keadaan dia kerja macam mana. Kita kena juga mungkin proseskan atau KPI kan atau SOP kan keadaan staff kita di rumah supaya dia pun bekerja dalam keadaan yang betul, kerana hasil daripada staff-staff kita juga merupakan hasil daripada syarikat kita. Jadi kita kena juga selalu berinteraksi dengan staff kita, mungkin sehari 2 kali, pagi dan petang, untuk tengok macam mana, untuk bantu dia jika perlu, untuk kita push dia sikit dari segi memastikan semua dalam keadaan yang terbaik. Pasal memanglah di sini staff-staff kan, semua pekerja-pekerja, employee semua akan juga merasakan pressure dan sebagainya, macam kita juga. Cuma kita usahawan ni lebih banyak yang kita have at stake, lebih banyak yang kita dah laporkan, lebih banyak yang kita bimbangkan. Jadi interact dengan kita punya, interact lah, bercakap lah, berkomunikasi lah dengan kita punya team, kita punya staff, kita punya pekerja dalam cara yang terbaik, dengan cuba untuk memberikan motivasi. Jikalau ada syarikat-syarikat sana banyak yang sekarang ni masih alhamdulillah masih kekal lagi membayar gaji pekerja dan sebagainya, alhamdulillah. Seperti mana soalan minggu lepas soalan yang saya dapat, zalim ke kalau kita biarkan pekerja kita lepaskan pekerja kita. Satu soalan yang susah tuan-tuan dan puan yang bermain pada setiap usahawan sekarang ini, dengan kebimbangan, kerisauan yang ada. Ini merupakan satu perkara yang bukan senang untuk dipertimbangkan, tetapi kita kena tengok dan lihatkan kita punya kedudukan kewangan. Jikalau kita mampu teruskan dengan ramai pekerja yang kita ada, insya-Allah kita teruskan. Tetapi kena pastikan pemantauan, latihan dan deliverables, hasil-hasil yang nak dicapai oleh pekerja kita, pasukan kita, dapat dijalankan seperti biasa ataupun kurang sedikit. Ini kepada pekerja-pekerja yang di office untuk yang retailer dia lain. Untuk pekerja-pekerja yang ada kedai, yang ada ruang-ruang kedai, yang ada showroom dan sebagainya, ini memberikan masalah lain. Tetapi kena convertkan pekerja kita kepada digital ataupun telefon untuk berhubung dengan klien. Jadi sebagai satu pembuka kata, alhamdulillah, terima kasih kerana join saya pada petang Isnin ini, untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini, iaitu seperti mana yang kita dah war-warkan, juga seperti mana yang telah hebohkan, Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan package atau plan rangsangan yang dipanggil prihatin, yang saya rasa lebih kurang 200 bilion, yang melibatkan seluruh rakyat Malaysia, yang juga bertemakan no one will left behind lah. Ada Perdana Menteri ada mengatakan macam tu, di mana tidak ada seorang pun akan ditinggalkan
semua orang akan turut serta insya-Allah dalam pakej rangsangan ini. Kita nak bincangkan ya. Kita bincangkan secara objektif ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan dengan untuk kita menuduh dan kita bersangka buruk. Tidak. Kita bincangkan untuk kita tengok, discuss bersama, dan saya share bersama tentang beberapa kita punya pasukan dan juga menghubungi bank-bank dan sebagainya. Kita ada hubungi untuk mengenal pasti tentang program-program ini, dan juga kita meninjau dan kita discuss secara terbuka. Boleh ke kita dapat? Mampu ke kita dapat? Ini saya tekankan khusus kepada usahawan-usahawan di mana program-program dia lebih daripada loan yang kita insya-Allah nak cuba dapatkan. Antara yang lain juga ada. Mungkin kita boleh cakap dulu dari segi apakah dia prihatin, pakej rangsangan prihatin ini. Mungkin kita boleh bercakap dahulu ya tentang sedikit sebanyak tentang pakej ini. Nak tunggu tim saya boleh kita pasangkan sedikit visual tentang pakej prihatin. Okey. Sekarang ini sebelum tu saya teruskan dulu tentang pakej prihatin seperti mana yang kita dah dengar, dan ada juga di surat khabar dan sebagainya, di mana dalam pakej ini dia terbagi kepada juga tambahan 3 bilion kepada tabung bantuan kemudahan khas SRF untuk PKS. Jadi ini bermakna insya-Allah ada program untuk kita mendapatkan pinjaman ya. Pinjaman perniagaan. Saya rasa SRF ni setinggi 1 juta. Saya tak mungkin boleh cek balik lagi. Tetapi ini adalah antara yang untuk syarikat-syarikat yang layak lah, kena berhubung dengan bank. Dan juga ada tambahan 500 juta di bawah skim kredit mikro dan kadar 2% tanpa cagaran. Jadi yang kredit mikro tanpa cagaran saya rasa ada RM75,000 yang boleh dikatakan dapat daripada tak salah saya BSN lepas tu jaminan bernilai 5 bilion kadar jaminan 8% bagi syarikat PKS. Ini juga berbentukkan garanti, di mana kerajaan telah mengadakan banyak loan program pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman perniagaan di bawah bank-bank yang sedia ada. Di mana kerajaan mengadakan garanti skim dengan SJPP dan sebagainya. Tambahan 1 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi meningkatkan akses pembiayaan. Pembiayaan setinggi RM300,000 untuk PKS mempunyai rekod perniagaan. Dan kemudahan jaminan bernilai 5 bilion kadar jaminan sebanyak 80% bagi syarikat PKS. Saya rasa secara umumnya kebanyakan program-program ini berteraskan kepada yang kita cakap sekarang ini, pembiayaan. Syarikat-syarikat ada yang untuk mid-level companies. For all the companies that are mid-level, they can go through dana jamin as well. I think a minimum of 20 million, kurang-kurang 20 juta boleh dapat dana jamin daripada untuk bentuk pinjaman. Saya rasa kebanyakan program-program pinjaman ini juga berteraskan juga dengan interest rate yang berkurangan. Jadi terdapat banyak daripada ke mikro kepada ke medium. Jadi itu adalah satu teras yang saya boleh nampak dari segi yang amat ni besar lah, yang membantu sawan-sawan untuk mendapatkan pinjaman. Dan ada juga perkara-perkara lain yang di-announcekan seperti gaji dibayar 3 bulan tak salah saya, seperti juga TNB, pengurangan bil elektrik, seperti juga EPF, LHDN, ada pengurangan atau penangguhan yang boleh mengurangkan
yang boleh mengurangkan kita punya perbelanjaan, usahawan-usahawan, peniaga-peniaga punya perbelanjaan bulanan. Jadi ada kepelbagaian ada sewa premis kerajaan juga dikecualikan, kontraktor-kontraktor kerajaan juga dapat yang buat servis dapat dibayar gaji dan dapat tambahan 1 bulan daripada kontrak. So ada banyak program yang boleh katakan secara kesimpulan dia ada program yang berteraskan untuk menurunkan perbelanjaan bulanan, dan juga program yang lebih besar lagi adalah program di mana kita mendapat pinjaman. Di sinilah itu adalah sedikit sebanyak tentang program-program yang kita ada. Nah, cuba kita fikirkan, cuba kita bincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Memang daripada telah ada juga pelbagai reaksi daripada media massa, daripada juga banyak pihak, banyak SME association mengatakan especially untuk retailer kurang pasal dia ada pelbagai pendapat tuan-tuan dan puan-puan. So mungkin saya boleh share pendapat saya. Saya punya pendapat berkenaan dengan ini. Jadi berpandukan kepada topik kita, boleh dapat ke? Saya yakin dari segi program pengurangan tu insya-Allah kita boleh dapat. Jadi pengurangan TNB dan juga pembayaran gaji boleh dapat insya-Allah, dan juga sedikit macam EPF dan sebagainya ada pengurangan pengurangan dan sebagainya, insya-Allah kita boleh dapatkan. Isu dia sekarang ni kebanyakan pasal penurunan revenue atau jualan yang secara mendadak dan besar ini. Syarikat-syarikat selalunya yang dapat sales 100,000 ke 50,000 sebulan, mungkin dalam bulan ini boleh sasarkan tak ada, ataupun 80%, 90% penurunan. Ini memberikan satu impact yang besar kepada syarikat-syarikat semua. Dan itu juga menunjukkan salah satu daripada importantnya, boleh tak kita dapat loan ini dalam kadar yang segera. Pasal loan ni memang loan yang banyak. Boleh ke kita dapat secukupnya? Boleh tak kita dapat dalam jangka masa yang kita perlukan? Boleh tak kita dapat dalam condition ataupun keadaan yang kita boleh dapat, seperti mana pengalaman kita dengan bank lah sebelum ini. So persoalan ni sekarang tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke kita dapat? Untuk kita tahu itu, mari kita selami sedikit sejarah ataupun track record industri perbankan, dan juga mungkin bank-bank, private bank dan juga GLC, dan juga mungkin di bawah kerajaan juga. Saya tak perlu namakan mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, pasal kita semua tahu tempat-tempat yang memberi pembayaran. Pasal tak banyak tempat memberi pembayaran kat Malaysia ni. Banyak dari segi bawah kerajaan dan juga private tak banyak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Eropah, di US, in Europe, in Singapore mungkin ada puluhan, malah ada ratusan pemberi pembiaya kepada syarikat-syarikat. Di sini Malaysia kita kurang sikit pasal kita punya industri berbeza. Mari kita selami sikit tuan-tuan dan puan-puan track record bank memberi pembiayaan, memberi pinjaman kepada usahawan, kepada peniaga, kepada kontraktor, kepada pembekal. Cuba kita imbas kembali. Dalam kategori pertama, kita cakap pasal proses permohonan. Selalunya proses permohonan daripada bank-bank dan sebagainya ada berbeza-beza, tetapi memerlukan documentation yang banyak. Okey, kita faham documentation banyak. Dari segi prosesnya, dan dari segi dan juga akan melibat kepada masanya. Jadi persoalan pertama, boleh tak kita daripada track record kita, berapa lama kita dapat selalu dengan bank?
Mungkin semua yang melihat kepada kita punya live stream ini boleh memberikan pendapat, boleh juga mendapat join in, nak bagikan pengalaman-pengalaman anda. Selalunya berapa lama kita dapat? Ada tak dapat dalam masa 1 bulan? Ada tak dapat dalam masa 6 minggu atau 2 minggu atau 4 minggu atau 6 minggu atau 8 minggu? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin ada tetapi mungkin tidak banyak. Pasal selalunya keluhan dan rintihan kontraktor ni, kita cakap pasal pertama sekali masa lah kan. We need it fast. Lebih-lebih lagi sekarang ini di mana memang amat-amat perlukan dengan pantas. Track record yang kita dapat sebelum ini memberikan kita kerisauan dan kegelisahan dari segi mampukah kita mendapat pembiayaan-pembiayaan ini, loan-loan ini, pakej rangsangan prihatin ini dalam masa yang terdekat ini. So di aspek pertama masa kita risaulah sedikit. Pasal berpandukan kepada pengalaman kita, memang selalunya masa dia tidaklah masa yang kita nak. Nombor kedua, kita cakap pasal qualification, tahap-tahap kelayakan. Ini juga mengikut kepada kita punya track record, kita punya pengalaman. Mungkin ada peniaga-peniaga yang dah setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bagaimanakah pengalaman kita dengan tahap-tahap kelayakan, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah dia tahap kelayakan yang mudah? Adakah dia tahap kelayakan yang rendah? Ataupun dia tahap kelayakan yang tinggi? Contohnya dari segi audited account, dari segi persediaan kita punya accounting, nombor 1. Nombor 2, daripada isi accounting itu sendiri, kita punya profit and loss, kita punya balance sheet. Ada requirement yang tinggi, selalunya tinggi lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak minta loan 1 juta, kena ada duit banyak, kena ada account yang menunjukkan keuntungan, kena ada account yang menunjukkan pattern keuntungan. Maknanya kalau last year naik, tahun 2 tahun lepas naik, tahun lepas turun, this year naik sikit ke apa ke, selalunya ini memberikan masalah kepada kita usahawan. Lepas itu dari segi guarantor dan sebagainya, collateral dan sebagainya, memang kita sering mendapati kita perlukan kena dapatkan guarantor, collateral dan sebagainya, tanah, aset dan sebagainya. Jadi dari segi track record kita dengan bank ataupun bank dan pembiaya-pembiaya kepada kita, dari segi ini juga menunjukkan, bertambahkan lagi kerisauan itu kepada kita. Pasal menunjukkan tahap kelayakan yang amat tinggi untuk kita capai, dan dia tambah lagi kita punya keresahan walaupun dengan adanya skim-skim seperti ini. Sebelum ini pun kerajaan memang pernah melancarkan skim-skim seperti ini ya. Garanti di bawah SJPP, maybe also CGC pun ada, tetapi kadang-kadang kita melihat juga susah. Walaupun 20%, 80% kerajaan garanti, tetapi masih kita susah nak capai kerana qualification ini masih kepada itu, masih memerlukan contoh cagaran, personal guarantee, masih memerlukan kepelbagaian yang kita tak boleh capai. Accounting, dia check dan banyak lagi secrets dan sebagainya, secrets checking kalau tidak betul, kalau ada pattern tak bayar, ni semua akan mengakibatkan kita tidak dapat lulus permohonan kita dengan bank. Jadi ini menambahkan lagi keresahan kita. Jadi pasal daripada program yang dilancarkan itu, memang yang amal-amal yang besar ini berteraskan kepada pembiayaan, berteraskan kepada kita mendapatkan loan. Tetapi channel dia, saluran dia memanglah bank-bank.
Tapi adakah kita dapat melihat perbezaan ya di sekarang ini kepada cara berproses, tahap-tahap kelayakan dan sebagainya. Ini memberikan kita resah pasal dengan keadaan yang sekarang ini, jikalau dengan masa yang kesuntukan ini, jikalau kita tidak dapat cepat satu hal, tuan-tuan puan-puan, satu hal dapat cepat satu hal, memang dah masalah. Nak dapat dengan dapat cukup satu lagi. Contoh ada N. Hisham mengatakan proses rebank memang mengambil masa yang agak lama. Dokumen requirement yang diminta pun sangat detail. Kurang satu dokumen, peratusan di-reject sangat tinggi. Terima kasih N kerana memberikan pendapat. Memang inilah dia. Kita baru cakap sekarang tentang track record. Kalau kita ambil 20 tahun, daripada tahun 2000 sampai 2020, bagaimanakah pengalaman kita bila kita berurusan dengan bank, bila kita sebagai seorang usahawan untuk meminta atau memohon kepada pembiayaan. Tadi kita mau cakap, sebelum kita nak fikir pasal boleh dapat ke sekarang ni, kita fikir dulu dari segi track record. Maknanya sejarah kita dengan bank-bank semua. Tadi cakap pasal proses, timing, dengan documentation banyak satu hal. Itu saya rasa memang adil untuk meminta documentation banyak. Tetapi kita cakap pasal qualification, tahap kelayakan, ini yang saya rasa akan memberikan satu cabaran. Tetapi kalau kita tengok kepada sejarah 20 tahun yang kita ada sekarang ni, memang documentation yang ataupun syarat-syarat kelayakan ni susah. Syarikat perlu ada akaun yang menunjukkan keuntungan, balance sheet perlu ada cash, balance sheet perlu ada tahap nilai syarikat yang tinggi, dan rekod syarikat kena cantik. Kalau kotor sikit, kurang sikit tak boleh. Itu nombor 2. Nombor 3 dari segi jenis-jenis perniagaan satu lagi. Pasal ada pelbagai jenis perniagaan. Selalunya perniagaan-perniagaan yang baru, yang lain sikit, susah. Mungkin masing-masing boleh share. Maknanya track record dari segi sejarah, history, apa yang telah berlaku dalam tahun 2000 sampai 2020, daripada syarat-syarat kelayakan, ini memberikan satu kerisauan kita naik lagi tinggi, second level. Tadi kita tengok dari segi timing dah naik. So, bila cakap pasal kita punya qualification, tinggi naik lagi. So, ini memberikan satu masalah pasal usahawan, perniagaan dilihat sebagai satu portfolio yang berisiko tinggi. Jadi bila nak dari kita punya sejarah, tidak banyak kita dapatkan tidak balas yang positif. Satu lagi mungkin kita boleh sharekan, nak dapat loan ni pun kontraktor atau peniaga-peniaga pun kena ada kenal orang juga, nak jumpa orang A, orang B, orang C, pasal mungkin orang lain tak faham bisnes kita. Biar tuan-tuan puan-puan ada tak rasa bila kita berjumpa dengan bank-bank dan kerajaan, bank-bank GSC atau bank-bank lah kan, kita ni macam orang tak mau jumpa kita lah kan. Kita ni macam peminta sedekah. Ini dah kita ni macam diulang-alik, dan kita macam satu sektor bisnes yang tidak diingini oleh pihak-pihak yang nak memberikan produk itu. Jadi ini juga melalui pengalaman kita secara terkumpulnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi okey, sekarang ni kita dah habis cakap pasal track record. Track record secara rata-ratanya kebanyakan daripada kita usahawan-usahawan ada kerisauan, ada kegelisahan, ada worry mampukah kita dapat? Boleh ke kita dapat kita punya pembiayaan ataupun package prihatin ini setelah alhamdulillah kerajaan dah jalankan, dah umumkan. Sekarang bermulalah tu hari ini dan akan datang untuk diimplementasikan supaya sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita katakan no one left behind. Jadi kita harap
Tapi bila kita kaji balik track record penyampai-penyampai program-program ini, kita resah, gelisah, kita bimbang dengan track record yang ditampilkan oleh saluran-saluran ini kepada kita, usahawan, peniaga-peniaga, kontraktor, pembekal kerajaan dan sebagainya. Rata-rata kepada semualah. Now, setelah pada hari ini pasukan daripada pasukan kami juga menghubungi bank-bank dan juga tempat-tempat yang semua yang pemberi-pemberi ini. Setelah kita hari ini kita cuba call dan tengok dan cek bagaimanakah reaksi-reaksi, bagaimanakah tindak balas yang diberikan kepada program-program ataupun kepada program yang dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. Jadi daripada secara umum dia rata-ratanya kebanyakan daripada bank-bank masih di awal fasa lagi, masih tidak ada ketentuan lagi. Cuma kita dapati ada beberapa perkara yang membimbangkan lagi. Contoh, dari pergi program SRF ataupun relief fund yang loan untuk kepada usahawan-usahawan ini, kebanyakan tempat-tempat mengatakan, bank-bank mengatakan kita kena ada fasiliti dengan dia dulu. Maknanya kalau kita tak ada fasiliti dengan bank itu, setakat ini belum ada apa-apa arahan atau belum ada apa-apa maklumat berkenaan dengan itu. Jadi jikalau ini betul ya, jikalau ini merupakan satu daripada tahap-tahap kelayakan, memang susah pasal tak banyak usahawan dan kontraktor ada fasiliti pembiayaan dengan bank. Jadi rata-rata bila kita dah cek, masih syarikat masih boleh mohon, tetapi masih tidak ada lagi definite answer dari segi syarikat-syarikat yang nak memohon untuk pembiayaan. Jadi ini memberikan lagi kebimbangan kepada kita, kerana jikalau kita usahawan tidak mendapat, tidak layak untuk mendapat pembiayaan ini, macam mana kita nak bertindak, ya tuan-tuan dan puan? So ini memberikan satu masalah. Jadi so far kita harap bank-bank ataupun saluran-saluran kerajaan ini, Ayah Faizah, hai, selamat petang Faizah. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah, hari ni sihat walafiat. Terima kasih kerana join kita punya discussion. Jadi kita bercakap tadi tentang boleh dapat ke program prihatin ini melalui kita punya pengalaman dan track record kita ada kerisauan yang tinggi, di mana berpandukan kepada tahap kesusahan kita deal dengan pembiaya-pembiaya atau bank-bank sebelum ini, kita amat risau. Kerana jikalau keadaan macam ini, sebelum ini berterusan, jikalau tidak ada tindak balas yang lain, yang extra ordinary, yang berbeza dengan sebelum ini, kita kerisauan banyak peniaga-peniaga, usahawan-usahawan akan mendapati susah untuk mendapat loan-loan ini. Pasal kerana dari segi, kita cakap tadi dari segi package rangsangan, ada package rangsangan yang lebih menurunkan kita punya operating expenses. Tetapi dari segi amount yang lebih besar, dia lebih berkenaan dengan loan-loan ya tuan-tuan dan puan. Jadi dengan kita punya loan-loan yang kita nak dapat ini, mampu kita 3 hingga 6 bulan bertahan, pasal jumlah jualan yang menjatuh mungkin akan berterusan selepas bulan ini. Jadi untuk kita menampung keadaan itu dengan keadaan yang berlakunya sekarang ini memberikan kita kesusahan. Kita perlukan amount yang lebih tinggi sedikit dari segi, memang Alhamdulillah yang dilancarkan oleh kerajaan ini memang saya rasa boleh membantu, amat-amat membantu. Cuma persoalan yang sekarang, boleh ke kita dapat? Kerajaan dah aturkan perancangan yang memang menyeluruh.
Walaupun terdapat banyak orang dengan pelbagai opinion dan pendapat, kita boleh juga memang, tapi dari segi di loan ini kalau kita dapat bolehlah membantu, tapi itu pasal seperti mana kita bagi tajuk pada perbincangan kita petang ini, boleh ke kita dapat. Now, kalau kita boleh sharekan juga, tengok juga apa yang berlaku di negara-negara lain. Saya boleh bagi contoh di UK, United Kingdom, right? Di UK juga telah pun melancarkan program stimulus package juga, dan juga ada program-program garanti juga. Dan di awal-awal semasa baru minggu pertama, minggu kedua dijalankan, juga menghadapi masalah pasal bank-bank memerlukan personal guarantee dan sebagainya. So kerajaan UK tengah memantau dan juga berinteraksi dengan bank untuk memastikan semua orang ada peluang nak dapat. Jadi di sana pun ada masalah ini, apatah lagi di Malaysia, di mana bank-bank dan pemberi-pemberi pembiayaan ini tidak banyak, ada sedikit. Jadi kita amat-amat risau jikalau salurannya tersumbat. Pasal masing-masing loan ini memerlukan bank-bank masih menilai kita dari segi perniagaan kita. Maklumlah, perniagaan dah terjejas lagi. Kita punya account dan kita punya documentation tidak akan menunjukkan sesuatu yang confident. Jadi, jikalau pemberi-pemberi pembiayaan ini melihat kepada itu, susahlah kita nak mendapatkan kelulusan. Jadi kita nak bincangkan perkara ini berpandukan kepada track record bank-bank kepada kita, berpandukan kepada track record ini, mungkin kita akan menghadapi situasi yang mencabar, akan jadi problem lah untuk kita nak dapatkan loan ini. Dan kalau tak dapat, memang kita berhadapan dengan sesuatu yang amat-amat susah. Di dalam keadaan sebegini, memang kita perlukan kecairan. Kita perlukan kecairan yang lebih tinggi. Jadi ini memberikan kita masalah, cabaran pasal kecairan kita kurang. Dan memang apa yang diaturkan oleh kerajaan itu baik. Jikalau kita dapat pembiayaan ini, insya-Allah kita boleh dapat menampung kita punya perniagaan. Tetapi boleh ke kita dapat berasaskan kepada kita punya track record, berdasarkan kepada syarat-syarat kelayakan seperti sebelum ini. Adakah syarat kelayakan telah bertukar? Adakah syarat kelayakan telah dikurangkan? Adakah iya, adakah tidak? Masih belum kita, seperti mana kita dah lihat dan kita dah tengok pada hari ini, masih belum kita dapat apa-apa berita positif daripada mana-mana pembiaya, bank-bank sebagainya, untuk memberikan kita confident bahawa ada perubahan di syarat-syarat kelayakan. Pasal itu yang penting tu tuan-tuan dan puan-puan, pasal bank-bank facility ini masih berpandukan kepada, memang betul lah, berpandukan kepada tahap-tahap kelayakan. Jadi dengan ada garanti yang kerajaan telah aturkan, adakah tahap-tahap kelayakan masih sama? Jadi kita risau dan harapkan benda ni adalah perkara-perkara yang boleh diperbaiki. Jadi melalui kita punya perbincangan dan kita punya pemahaman ini, daripada ke session pertama dan session kedua, ini memberikan kita risau. Pasal kita, keyakinan kita tidak tinggi. Tapi kita harap benda ni boleh, we will be proven wrong lah. Kita harap keadaan yang berlaku sekarang ini berbeza. Kita harap perubahan-perubahan akan berlaku dari segi syarat kelayakan antara kita untuk memohon dengan bank. Jadi di sini kita nak syorkan beberapa mungkin recommendation, beberapa idea-idea yang kita nak sharekan sekali. Okey, terima kasih Faizah pasal ada bagi komen. Alhamdulillah. Kita akan teruskan perjuangan kita, insya-Allah. Jadi kita ada beberapa cadangan, recommendation dan sebagainya yang kita nak lontarkan kepada semua
warga-warga Juang TV dan juga kepada semua yang mendengarkan kita punya session pada hari ini. Kita harap daripada pengalaman ataupun daripada pendapat saya, dari segi pemantauan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan penyaluran distribution of the funding ini is given to as many as we can. Pasal saya rasa mungkin perlu ada dorongan yang lebih firm, lebih stern, ataupun dorongan ataupun prosedur ataupun arahan dan sebagainya oleh kerajaan, di mana boleh memantau beberapa banyak syarikat-syarikat yang baru ni, syarikat-syarikat yang di luar sana ini yang boleh dapatkan pembiayaan ataupun pakej-pakej rancangan ini melalui bank. Kita harap ini boleh dijadikan untuk mendapatkan lebih kepastian. Dan kita juga di Juang TV ini, insya-Allah kita juga akan buat satu survey kepada semua yang melihat dan layari kita punya Facebook dan Juang TV untuk kita tanya siapa dah dapat ke loan yang kita apply, berapa lama kita mohon. So kita boleh dapatkan panduan juga kepada semua, rata-rata kepada semua orang yang lain juga, supaya kita boleh dapatkan sedikit perincian, sedikit bancian untuk kita tengok dan lihat berapa banyak syarikat-syarikat yang mungkin yang nampak, yang dapat, yang apply, macam mana cerita dia apply. InsyaAllah kita akan buatkan sini. Dan satu lagi juga yang boleh dicadangkan, ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk pihak-pihak bank dan juga pembiaya-pembiaya di bawah Kementerian Kewangan, GLC dan sebagainya, kita boleh harap di mana dia boleh mula juga memikirkan dan memberikan lebih pemahaman dengan keadaan getir, keadaan susah sekarang ini. Mungkin boleh ada pemahaman sebegitu juga kepada CEO bank semua dan juga pihak-pihak atasan bank-bank semua boleh berdiskus dari segi pentingnya peranan kesemua bank kepada semua usahawan-usahawan sekarang ini. Keadaan sekarang luar biasa, keadaan sekarang extraordinary. Kita berharap dengan keadaan sebegini, bank-bank, pembiaya semua bolehlah melihat kepada how urgent the situation is. Boleh juga mungkin menukarkan, meringankan kita punya kelayakan. Juga dengan adanya peraturan yang dibuat oleh kerajaan, dengan bank-bank yang dibuat oleh kerajaan, bolehlah kita bincangkan. Ini satu soalan macam mana syarikat-syarikat yang memang tengah ada masalah internal financial, tetapi masih meneruskan kelangsungan syarikat dengan menggaji 20-30 pekerja, bertahan cukup-cukup. Syarikat macam ni langsung tak dapat peluang untuk mendapatkan bantuan kewangan dari institusi kewangan. Bank nak berurusan dengan company yang established saja. Submission asyik kena reject. Betul, Cik Faris. Di sini kita tengah berdiskus dan share bersama bagaimana kita nak menghadapi situasi sebegini. Kita ada kerisauan yang tinggi. Kita ada kegelisahan yang tinggi. We are worried. Mampukah kita dapat? Boleh tak kita dapat? Pasal kalau kita tengok sekarang ni, kalau boleh bank-bank dah boleh keluarkan announcement mengatakan, okay, all SME come here. Bolehlah keluarkan dalam Facebook ke, dalam website ke. Kita harap bank-bank boleh berkejar untuk di sinilah time-timenya untuk membantu ekonomi negara, untuk membantu kesemuanya. Pasal memang kita pun in one cycle, bank-bank yang ternama, yang tersohor, yang besar-besar, di mana dari segi sejarah kita punya negara pun pada tahun 1990 sampai 2000, sebelum ada currency crisis di negara Malaysia ni, banyak bank, banyak pembiaya. Di situ kita ada banyak competition. Bank-bank banyak ada dulu. Tetapi setelah terjadinya currency crisis,
kerana negara mengalami kemelesetan dan masalah besar, seluruh Asia Tenggara bank semua bersatu berkumpul untuk mengukuhkan bank. Alhamdulillah, itu satu step yang penting yang kerajaan telah buat. Tapi sekarang dah fast forward 2020, bank tak banyak, bank dapat banyak bisnes, bank monopoli dari segi kebanyakan daripada kita punya bisnes. Bank ada berapa kerat dia. Jadi sudah semestinya bank telah pun menikmati daripada ekonomi Malaysia sepanjang 20 tahun ini. So kita harap-harap dengan itu bank bolehlah mengatakan now we go, now we stand. Mana dia usahawan-usahawan yang perlukan bantuan ini. Kita harap bank boleh keluarkanlah dekat internet dia. Okay, all my client, all cost ini. Kita harap bank boleh call lah klien-klien dia. Klien-klien yang minta mohon dengan dia untuk cakap okay, nak approval. Kita tengah proses sekarang. Tunggu. Kita harap bank dah bekerja untuk sertai program untuk mengukuhkan, membantu dan orang-orang yang tengah tersepit, terjerat, tersekat. Kita harap sebegitu. So ini satu kita punya harapan lah dalam Juang TV. Kita berharap insya-Allah. Pasal itu harapan kita masih baru lagi. Alhamdulillah yang dilancarkan oleh kerajaan. Benda-benda yang baik, program yang bagus. So kita harap proses-proses saluran ini dah boleh bekerja untuk approach kita, untuk email kita, untuk call kita, ataupun bila kita call you dah boleh kumpulkan juga. Pasal kadang-kadang banyak usahawan-usahawan sekarang ni ada persoalan, ada keraguan. So yang keraguan ni boleh dihapuskan terus dengan announcement oleh pihak-pihak bank. Okey, semua klien kita sini, kita dah turunkan ke cara kelayakan. Kita tak perlukan ini untuk hilangkan kerisauan ini, untuk sambut keputusan yang dibawa oleh Perdana Menteri untuk teruskan implementkan benda ni supaya impact kerisauan, the negativity, the pessimism, keadaan-keadaan tak tentu yang ada pada semua usahawan sekarang bolehlah dikurangkan serba sedikit. Pasal ini ada peluang-peluang, dan juga kepada GLC ada bank-bank ataupun pembiaya-pembiaya di bawah Kementerian Kewangan, di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, di bawah MARA. Kita ada bank-bank besar, kita ada CIMB, Alhamdulillah. Kita ada Maybank, Alhamdulillah. Kita ada RHB, Alhamdulillah. Kita juga ada bank-bank antarabangsa. So, mari kita harap semuanya di sinilah, semuanya memainkan peranan. Kita harap. Tetapi kita risau. Maklumlah, kalau tengok kepada apa yang telah berlaku sebelum ini, kita mengalami kesusahan dan keperitan untuk mendapatkan pembiayaan. Kita lihat kepada antarabangsa juga berlaku sebegitu. Jadi kerajaan harap-harap kita boleh memainkan peranan yang lebih agresif. Tetapi saya juga ingin menyarankan, why not the banks right now move forward? Pasal percayalah, kita yakin kepada bank. Kita yakin kepada bank-bank kita yang gagah perkasa dan yang kukuh di negara Malaysia ini. Kita harap bank pun yakin kepada kita. Sebagai usahawan, yakin kepada, believe to the business community. Believe that business community ini ada kemampuan. Yakin kepada creativity, yakin kepada usaha, yakin kepada pengorbanan, yakin kepada yakin kepada semua program yang kita buat, yakin kepada kita usahawan, yakin kepada usahawan yang berada di Kedah, Alustar yang berniaga mungkin electrical punya workshop. Mungkin juga yakin kepada kontraktor PKK, kontraktor CIDB G1, G2 dekat Kuantan, Pahang. Yakin kepada peniaga kita di Johor Bahru yang mungkin berniaga secara internet, yang enterprise. Satu hal lagi, macam mana enterprise yang dapat ikut syarat kelayakan memang memberikan satu problem lagi. Yakin kepada
usahawan-usahawan, yakin kepada how much kita dah bertungkus lumus, yakin kepada, lihatlah kepada kita punya investment pelaburan, walaupun tidak tinggi, tidak berbilion-bilion seperti bank itu, tetapi it's everything we have, semua yang kita ada. Yakin kepada apa yang kita dah masukkan, yakin bahawa kita mampu buat, yakin bahawa kita boleh sebagai usahawan, sebagai peniaga, sebagai ahli-ahli perniagaan, baru start ataupun dah lama, yakin, berbeza-beza, memang betul, analisakan kita punya kewangan, memang kena analisakan. Tetapi juga tengok kepada kebarangkalian bahawa peniaga ini boleh berjaya. Nak tengok kepada sebab dia tak berjaya, memang banyak peniaga-peniaga ini. Seperti mana kalau kita boleh tengok interview kita, Jack Ma Alibaba, di mana SoftBank membuat pembiayaan kepada dia masa tu. Bila tengok interview dia, SoftBank punya founder mengatakan, Jack Ma punya proposal ni memang tonggeng punya, dia kata. Tak betul, saya tengok Jack Ma, tapi dia tengok Jack Ma ada kelainan dia. Ada dia punya something, dia punya plan, dia punya team dia ada. Di mana dia duduk satu bilik, satu rumah dengan semua dia habiskan. Tapi dia tak ada apa, masa tu dia tak ada apa pun, dia perlukan kewangan juga. So dia yakin. So saya harap pihak-pihak bank tengok kepada usahawan kita yang katakan boleh. Katakan mungkin dia boleh. Mungkin dia mampu. Mungkin dia dapat. Mungkin dia boleh usahakan. Tengok kepada positif ini, kerana itulah kita berjuang. Kitalah dia usahawan-usahawan yang pagi, petang, siang, malam, yang memang berjuang habis-habisan. Tengoklah kepada kita yang meletakkan segala-galanya, diri, keluarga, aset, semua kita letak. So saya berharap kepada bank-bank, ini peluang besar. Saya harap keluarkan notis, keluarkan kepada dalam internet. Mari sini usahawan-usahawan. Oh, Kedah mai sini dekat bank-bank dekat Kedah. Branch Kedah. Dah gerakkan semua branch. Pasal bagi saya, masalah yang paling ketara yang akan berlaku dari segi ekonomi. Selepas semua ini akan habis sedikit, mungkin 2 minggu, 1 bulan, bila orang dah kembali di jalan raya, di luar sana, akan ada masalah ekonomi that is hebat. It can be catastrophic. Dia boleh jadi catastrophic. Maknanya, aku nak sebut pun berbelit-belit. Maknanya memang susah. Memang big time. Memang susah punya. Akan beradu kemunduran yang amount yang terlampau banyak. Syarikat-syarikat akan mengalami penutupan. Pekerja-pekerja akan dibuang. Pasal tak boleh tahan. Kami tutup. Ini belum berlaku lagi sekarang. Belum lagi. Okey, dah baca sekarang? Sekarang saya cakap tu. Okey. Minta maaf tuan-tuan puan-puan, ada teknikal sedikit di situ. Jadi tengah panas mungkin, komputer pun boleh rasa tu punya panas. So komputer pun shutdown sekejap. Jadi kita berharap ya tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap, insya-Allah kita berharap nombor 1, kerajaan pantau. Kita berharap kerajaan teruskan pemantauan dan rekodkan berapa banyak, dan kerajaan mendengar kepada di bawah sini, kepada NGO, persatuan-persatuan, dapat ke kita ni. Pasal dengan ini kerajaan boleh berdiskus dengan penyalur-penyalur pembiaya ini untuk mempercepatkan, untuk memperluaskan program ini kepada kesemua usahawan. Nombor 2, kita berharap pihak-pihak bank rise. Hopefully, insya-Allah, mengapa tidak boleh? Kita ada banyak good people in the banks, banyak orang-orang bersemangat. Walaupun ini program untuk semua, Melayu, Cina, India, Kanada, Dusun, semua. Dan khususnya kepada Bumi Putra, kita juga merayu. Nak merayu ni pun standard lah kan, kontraktor nak merayu. Tapi kita berharap lah, kita tidak merayu. Kita merayu hanya kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan.
kita berharap. Dan ada soalan ya. Sekarang ni saya nak buka kepada soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan tentang pengalaman yang ada, tentang kerisauan yang ada tentang program ini, dan juga mungkin dengan apa benda nak dibuatkan dari segi kita punya plan tindakan juang yang kita nak buat ini. Saya terbuka semua kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tanya apa-apa tadi, insyaAllah. Ada soalan daripada Murni. Apa pilihan yang saya ada sekarang kalau saluran dari kerajaan lambat? Apa nasib bisnes saya? Nah, kita buka balik kepada kita punya plan tindakan ya, Cik Murni. Pertama sekali, di dalam juang kita menyarankan ke semua pejuang-pejuang semua, siapkan kita punya plan sekarang. Siapkan plan tindakan kita sekarang. Kita juga akan ada session lagi, video lagi, dan juga insyaAllah akan buat kelas nanti, kelas khusus untuk kita buat plan. Plan ni, detail plan, dia bukan agak-agak kena buat plan. Itu pasal dalam soalan Cik Murni ini berdasarkan apa yang patut Cik Murni buat. Pilihan dia Cik Murni, pilihan bisnes ini, jalan atau tutup. Mula-mula ada dua pilihan asas. Nak meneruskan atau menangguhkan. So saya harap pilihan dia memang dia bergantung kepada kedudukan kewangan, bergantung kepada banyak perkara, Cik Murni. Jadi kita kena buat analisa berapa banyak duit yang ada sekarang, berapa lama boleh tahan. Ini dibuat dalam kita punya anggaran plan kita. Berapa banyak ada duit sekarang, berapa lama boleh tahan dan keadaan sebegini. Itu kena buat plan. Dan juga lepas itu kena fikirkan, kalau nak jalankan bisnes, jalankan macam mana sekarang ini. Di sini bisnes boleh dijalankan, tetapi perlu ada kreativiti dan cara yang lain dan pelbagai untuk menjalankan bisnes. Jadi bisnes boleh dijalankan, tetapi kena ada cara, kena ada strategi yang tepat. Jadi di sini Cik Murni boleh teruskan, tapi saya sarankan untuk buat perancangan. Boleh tujukan soalan perancangan ini kepada Facebook page kita. Jikalau ada soalan yang lebih panjang dan teliti, beri di sana. Mungkin kita boleh berdiskus dalam kita punya session sekali. Kita boleh masukkan Cik Murni dalam kelas kita. Sila just kemukakan dalam kita punya komen di bawah sana untuk syarikat Cik Murni dan bagaimana kita boleh cuba nak bantu untuk kita buat perancangan. Nombor 1, sila buat plan kita. Ini penting ya Cik Murni. Sila buat plan. Pasal plan ni penting. So, apakah pilihan saya sekarang? Teruskan atau tangguhkan? Tapi macam mana nak buat pilihan tu? Nak buat pilihan tu, kena buat perancangan, Cik Murni. Perancangan yang tengok kepada nombor 1, kita punya duit. Berapa banyak duit kita ada. Nombor 2, berapa banyak duit kena keluar dalam masa 1 hingga 12 minggu, dan berapa banyak duit boleh masuk, Cik Murni. So, di situ ada perancangan yang teliti lagi. Bila duit keluar berapa banyak, duit masuk berapa banyak. Macam mana nak, bila bab dia masuk, kita akan kena ada perancangan. Macam mana nak teruskan. Berapa pekerja yang ada. Ada apa cara untuk jalankan dengan pekerja. Apakah cara Cik Murni nak buat perniagaan itu. Kalau Cik Murni berniaga di kedai atau berniaga di internet, apakah cara dia. Kita kena ada persediaan cara-cara tersebut, Cik Murni. Seolah-olah dengan cara yang kita ada sekarang ini, dengan cara yang kita ada sekarang ini, dengan masa yang kita ada sekarang ini, boleh kita buat perancangan. Pasal pilihan yang Cik Murni cakap tadi, apa pilihan yang Cik Murni ada, dia bergantung kepada perancangan yang Cik Murni buat, dan dengan perancangan itu Cik Murni boleh tengok ini boleh jalan ke tak berjalan. Tapi kita boleh juga merangka perancangan yang insya-Allah kita boleh jalan. Dan selalunya perancangan tak clear, itu pasal kita teragak-agak. Jadi sebelum Cik Murni buat pilihan, buat perancangan untuk terus dulu. Pasal nak tutup dan sebagainya, itu tak buat perancangan. Tapi sebelum buat keputusan, buat perancangan dulu. Tengok, kalau terus dalam 1 minggu hingga 12 minggu dalam 3 bulan ini, macam mana dia jadi dia? Macam mana duit masuk tu? Macam mana duit keluar tu? Mana dapat duit tu?
Itu pasal penting cakap pasal tadi. Sudah pasti duit itu kalau boleh dapat daripada pembiayaan daripada bank-bank melalui program prihatin, memang penting. Jadi tengok plan dulu, rangka dulu, bukan buat seremoni buat plan dulu. Kira dulu, rancang dulu, tengok. Kalau 12 minggu ni boleh tak aku jalan? Macam mana aku nak bolehkan? Ada apa lagi aku nak buat untuk bolehkan? Kalau tak masalah macam ni. Tengok dulu dalam kertas, dalam bincang, lepas tu Cik Muni boleh buat keputusan. Tapi kita boleh juga buat perancangan yang mungkin Cik Muni boleh berjalan terus dulu. Dia bergantung. Jadi untuk jawab soalan Cik Muni, kita buat perancangan dulu untuk kita gambarkan, anggarkan kita punya bisnes punya cash flow dan forecast anggaran untuk 12 minggu berpandukan kepada kita punya plan tindakan. Kita namakan plan tindakan juang, PTJ. Untuk kita jalankan plan kita. Jadi kena buat dulu, kena kira berapa banyak duit dalam macam-macam. Nanti kita akan bincangkan lagi, tapi jawapan dia yang secara ringkas, buat perancangan teliti dahulu, buat anggaran dahulu, bayangkan perjalanan Cik Muni berjalan dalam masa 3 bulan ini dan bagaimanakah duit keluar masuk setiap minggu tu macam mana. Dan apakah aktiviti untuk Cik Muni nak buat untuk bagi masuk duit tu. Dan baru Cik Muni boleh bayangkan dan anggarkan dan buatkan plan yang rapi. Satu perancangan yang teliti. Lepas itu Cik Muni boleh buat keputusan. Pasal berpandukan kepada money. Kan? Jadi, sedikit sebanyak, ada komen. Sementara kita tunggu lagi soalan-soalan. Kita kembali tadi kepada kita punya harapan. Kita berharap bank-bank, pembiaya-pembiaya, bank-bank GSC, pembiaya bawah MOF ni dan bawah badan-badan kerajaan boleh maju ke hadapan. Pasal saya lihat ini sebagai satu wave pertama adalah kesihatan. Kita doakan semua kita punya pasukan-pasukan keselamatan. Kita berterima kasih kepada polis, kepada askar, kepada medical team, kepada semua yang tengah berjuang sekarang ini atas kesihatan, atas untuk apa yang berlaku sekarang ini. Tetapi fasa kedua dia ekonomi. Impact dia yang memang berterusan ekonomi. Jadi pejuang-pejuang ekonomi bagi pihak di sana itu adalah siapa? Kerajaan memang telah lancarkan sekarang. Jadi bank-bank, GSC yang membiaya ni banyak ada dari segi yang kepunyaan syarikat, kepunyaan kerajaan. Kita harap dia dah bersiap sedia sekarang bergegas untuk salurkan program-program ini. So kita harap tapi kita risau, kita resah pasal sebelum ini kita tak nampak benda tu. Cuma sekarang ni kita harap boleh. Pasal kita sebagai usahawan memang kita perlukan ini. Kita harap program-program yang dijalankan dalam package prihatin ini khususnya kepada usahawan-usahawan, khususnya kepada program-program pembiayaan dari segi garanti daripada ke 75,000 kepada 1 juta, kepada 20 juta ke atas, di mana dapat digarantikan oleh kerajaan. Kita harap syarikat dan juga pembiaya-pembiaya bank-bank semua akan approach this in a different manner. Kita harap yakin kepada kita, yakin kepada bisnes. Kita harap pasal jika tidak memang akan berlaku satu tsunami ekonomi yang amat-amat besar. Jikalau apa yang dirancang oleh kerajaan ini tak sampai, pasal kerajaan dah anggarkan, kerajaan dah fikirkan, kerajaan dah plankan. Sekarang ni untuk penyampaian dia, saluran dia, ini yang memberikan kita kerisauan yang amat-amat tinggi. Jadi baru hari pertama, baru PM baru announce hari Jumaat. So relax lah bro, baru hari Isnin, betul juga. Tapi keadaan sekarang ini bukan keadaan relax bro. Bisnes-bisnes semua dah tengah terbalik, kelang kabut dah sekarang ni. Dalam orang-orang peniaga kat rumah dah resah pagi, petang, siang, malam. Macam mana nak berniaga sekarang bro? Dengan keadaan macam ni. Jadi this is not normal time. This is not normal time. Oh, ada komen daripada Azrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Azrul, terima kasih. Jadi this is not normal time. This is extraordinary time. This is not ni bukannya masa-masa yang mudah, ni masa yang biasa, ni masa yang luar biasa. Jadi sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita punya segmen Juang hari ini, saya ingin mengatakan bahawa kita harapkan pihak-pihak bank, pihak-pihak penyampai pembiaya ni, bank GIC yang besar-besar, yang gergasi-gergasi ni, sekarang dah boleh flex dia punya masa, dah boleh approachkan SME, usahawan-usahawan semua, dah boleh aturkan, mengorak langkah dengan branch-branch yang ada semua, dah boleh approach the businesses, dan juga dah boleh ada pintu terbuka untuk businesses pergi, untuk businesses dapat, dah pintu terbuka, dah kendali pasal inilah. All of these businesses dengan keluarganya, dengan family-nya, dengan staff-staffnya, semua sekarang ini tengok kepada bank. Ya, betul, kita kerajaan dah sampaikan, kita sekarang nak pergi kepada bank. So kita haraplah bank-bank semua bersedia untuk berterima kita punya permohonan ni. Kita pun faham sawan-sawan semua memang frust, tension, kadang-kadang short tempered, kita tak stabil sekarang ni. Kita harap you faham pihak-pihak bank. Kita harap you faham kita punya keadaan sekarang tidak stabil sekarang ni. Compare dengan kerja bank, kita sekarang ni dengan kepala otak nak fikir macam-macam benda sekarang ni. Memang orang-orang kerja bank compare dengan orang kerja GIC, kita fikir lain sekarang ni. Pasal kita punya masa depan tidak tentu sekarang. So kita risau, so kita resah, so kita kelang kabut. Kadang-kadang kita naik temper. So saya pun sebagai wakil kepada semua usahawan-usahawan semua, kita minta maaf terlebih dahulu kepada bank-bank dengan cara kita bercakap, frustration dan sebagainya. Tapi kita dalam keadaan luar biasa sekarang ini. Dalam keadaan tertekan. Keluarga, kita pun keluarga juga seperti ada. Kita pun ada anak bini juga. Kita punya staff pun ada anak bini juga. Tapi kadang kita berbeza. Wahai bank-bank semua. Wahai CEO bank, pegawai-pegawai bank, kadang kita berbeza. Kita juga risaukan kesihatan seperti anda, tetapi kita risaukan masa depan. Next month nak bayar bil, anak bini nak makan apa. Kita risau ini sekarang. Next 2 month, dan setiap daripada kita usahawan 10 pekerja, 5 pekerja, 20 pekerja, 30 pekerja, 100 pekerja, kumpulan ribuan pekerja. Jadi wahai bank-bank, pekerja, CEO bank, kita harap you faham. You wear our shoes. Put yourself in our shoes. Feel the burden that we feel. Pasal dengan itu boleh ada ihsan, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ada sedikit ihsan kita orang Islam. Boleh ada perasaan ihsan yang ada di hati kita, insya-Allah, yang boleh kata now the time. Saya yakin banyak ada pegawai-pegawai bank, kerajaan yang memang saya dah berjumpa pun banyak bersemangat, banyak. Biarkan kata-kata itu yang dikeluarkan sekarang ini. Biarkan kata-kata percaya dan yakin yang dipertengahkan sekarang ini. Biar kata-kata sekarang buat, sekarang boleh, sekarang boleh, sekarang boleh. Kata-kata inilah saya harap boleh dinaikkan kepada semua pekerja-pekerja bank, pegawai-pegawai bank atasan. Boleh bersuara di luar sana. Bersuara di meeting-meeting anda. Kena bantu ni sekarang ni, cik. Kena bantu ni sekarang ni, CEO. Bersuaralah. Pasal kita pun manusia juga, kita antara komuniti kita. Nah, ini bukan saja untuk kita, malah untuk serata rakyat Malaysia, businessman Islam, businessman Chinese, Cina yang buat retailer. Memang berdepan dengan kemusnahan, tuan-tuan dan puan-puan. Berdepan dengan peratusan kemusnahan yang tinggi. Berdepan dengan kehancuran dari segi dia punya bisnes. Satu benda yang luar biasa berlaku. Not normal circumstances. Extraordinary circumstances. Abnormal circumstances. Pakailah banyak-banyak perkara. Nak pakai dalam bahasa English aku boleh pakai macam-macam. Aku tak tahu pun banyak berbelit-belit. Tapi inilah dia. Saya harap bangunlah pegawai-pegawai bank. This is the time. Right? Inilah masanya.
setelah mendapat keuntungan atas keuntungan oleh pihak-pihak bank, memang good. The banks make a lot of money. It's good for the country because the banks are strong. And we are happy as Malaysians as the banks are strong. The banks carry our flag all over the world. CIMB, Maybank, all over the world. The banks are strong. We are happy. So use your strength. Use your strength and power and capacity to help us. Isn't that what a community is? Bukankah itu satu kebersamaan antara kita rakyat Malaysia? Kalau khususnya kepada kita orang Islam lebih buta lagi. So ayuh, marilah. Saya harap, kita risau tapi kita harap. Boleh. Banyak ada bawa bagus, yang bersemangat, yang cakap boleh. So lepas ni boleh bawa paper, jangan cakap tak boleh. Dah buat paper, dah buat kaji, ni tak boleh, tu tak boleh, dia buat macam ni, dia buat macam tu, dia berniaga kat sini, dia tak untung, dia tak ada aset, dia dah rugi, director allowance, director ambil banyak dalam balance sheet, macam-macam. Tak dapat lah. Tapi ada banyak peniaga dapat. Tengoklah kita, tengoklah. Nilai kita, nilai dengan belief, dengan yakin. InsyaAllah, kita harapkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada seorang daripada Fizi Amin. Saya seorang usahawan enterprise, bagaimana mendapatkan serangan kerajaan kalau saya tak melepasi kelaikan bank. Memang ini susah. Kalau bank tak approve enterprise, memang Cik Fizi mungkin kena pergi kepada badan-badan kerajaan. Mungkin ada pada BSN, mungkin yang mikro tu ada 75,000 ataupun daripada MARA ataupun saya pun tak pasti. Tapi kalau saya tak pasti ada tak bank-bank yang bagi enterprise. Kebanyakan bank tidak bagi. Jadi mungkin ada enterprise juga yang maju, enterprise yang revenue dia, jualan dia tinggi. Bagaimanakah mereka sekarang? Mungkin nilai yang dikeluarkan oleh untuk enterprise terlampau sedikit. So bagaimanakah bank-bank nak menilai sekarang? Bolehkah bank terima enterprise yang berdaya saing, enterprise yang ada kewangan? Boleh ke tidak? Ini satu lagi kebimbangan. Kita harap bolehkan. Keadaan luar biasa ini kita harap bolehkan, kita harap kerajaan ketengahkan. Pasal ini reality. 20 tahun rekod kita. Kita bukan cakap kosong ni. Tanyalah semua usahawan yang ada sekarang ni. Tanyalah. Ini berasaskan benda yang tepat. Dan juga melalui perbincangan kita sebelum ini. Dan semua kita ada daripada kita punya program. Daripada kita berjumpa dengan menteri, dengan KSU. Banyak masalah ini. Banyak. Semua tahu benda ni. Sekarang mau cakap. Pasal kalau tak cakap sekarang, 2-3 bulan, wipe up semua. Kalau tak cakap sekarang, sembunyi belakang reality, memang masalah besar. Jadi saya berharap, dan kita boleh, pasal kerajaan sekarang ni memang kita happy. Saya happy lah, pasal kerajaan nak tukar pun, memang kita kena happy. Dia kerajaan kita kena sokong, kerajaan mana pun. Masa kita nak tak suka, masa kita lain lah. Tapi Alhamdulillah dengan apa yang buat, yes, we are happy. Kerajaan dah buat planning. Sekarang ni kita mau jalankan. Pasal kita mau duit kan. Kita mau duit kan. Kita nak pemberian itu. Okey. Lagi daripada soalan daripada Wahyu, saya kontraktor G3. Sebelum ni pernah dapat bajet kerajaan, tapi sekarang kalau kita rujuk kepada profit and loss syarikat, kami telah mengambil lebih teruk layak ke dapat bantuan ini. Betul. Wahyu, betul. Ini persoalan yang kita bincangkan sekarang ini, yang kita harapkan bank-bank akan keluarkan lah. Bank-bank akan memberi notis. Bank-bank akan membuatkan buatkan keluar-keluar dalam punya internet satu page, buat satu event ataupun buat satu announcement. Boleh. Pasal kalau ikut macam Wahyu cakap ni, kalau PNL teruk macam mana? Boleh dapat ke? Banyak orang PNL teruk. Pasal keadaan memang teruk pun. Untuk peniaga selama 2-3 tahun ini, kerajaan kena keadaan memang teruk, tidak bagus. Jadi macam mana nak dapat? Macam mana nak hidup? Lebih-lebih lagi, lepas ini kerajaan nak buatkan program lebih kurang 4 bilion yang akan insyaAllah akan dikeluarkan selepas kita dah kembali aktif nanti. Macam mana G1, G2, G3, G4, G5, G6 ke whatever, G1 sampai G4 ni, macam mana dia nak buatkan kalau tak ada pembayaran?
Macam mana nak buat projek kalau tak dapat pembayaran? Kerajaan dah announce kan dah kita punya program bantuan ini. Kerajaan dah announce kan dah program up to 20 billion, 200 billion ini, di mana ada garanti, ada 25,000, ada 1 juta, ada 20 juta, ada 100,000, macam-macam. Pendek kata juta, billion, banyak. Macam mana nak sampai kepada kita ni sekarang? Ini yang kita risaukan. Kita harap ada di mana kontraktor-kontraktor yang profit and loss dia dalam kerugian tapi dapat projek, macam mana? Kita harapkan ada lah di mana semua orang boleh dapatkan. Okey, lepas tu ada lagi soalan daripada Ijam. Saya dah cek pada bank, belum ada jawapan untuk fikiran sangat usahawan ni. Habis tu nak tunggu sampai bila fikiran sangat ni bermula Mei. Sementara tu apa tindakan yang patut saya ambil? Betul, Ijam. Ini masalah ha. Kita harap kerajaan dan bank-bank sekarang tengah bergegas. Pasal kita tak boleh kata dia tak buat apa. Mungkin dia tengah bergegas kan, kita harap. Kita harapkan. Tapi kalau kita harapkan, bank awal-awal dah boleh start dia punya processing ha. Takkan nak tunggu lagi 14 hari kan. Sekarang ni pun kita semua bekerja dari rumah. So, bank-bank pun boleh buat juga. Dah boleh start communicate dengan klien-klien. Klien dah boleh bagi permohonan melalui internet dan sebagainya. Dah boleh start dah. Kita harap sebegini. Kita haraplah kan. Kita harapkan boleh buat macam ni. So maknanya Ijam nak buat macam mana saya? Ijam sekarang ni kena buat plan Ijam. Sementara kita tunggu sekarang ni pasal banyak persoalan. Bila kita buat plan tindakan juang ini, bila kita buat plan ini, kita dah boleh rangkakan apa nak kena buat. Sementara tunggu nak buat apa. Ini memerlukan masa sikit Ijam. Nak fikir, nak rangka minggu pertama, minggu kedua. Kalau site sini, site sana nak preparekan barang, nak masukkan tender dan sebagainya. Apa berlaku pada bekerja, duit berbanyak ada lagi, duit berbanyak kurang lagi. Jadi nak buat persiapan diri. Yang eloknya buat persiapan untuk insya-Allah projek-projek yang akan dilancarkan nanti. Kalau Ijam kontraktor. Kan? Jadi tunggu sampai betul. Kita harapkan bank-bank akan mempercepatkanlah. Nak tunggu apa lagi? Pasal keadaan dunia dah tongan terbalik dah. Pergi ke London ke New York ke dah tutup. US pun announcekan 2 trilion pun orang cakap tak cukup dia kata. Tapi 2 trilion ke 3 trilion. UK dah buatkan dah. Pasal kerisauan. Singapura pun ada banyak buat. Semua negara buat. Ini juga satu pengukur ya tuan-tuan dan puan-puan. Negara yang boleh come out of this recession, this potential recession adalah negara yang mempunyai kebersamaan dari segi industri yang tinggi. Because this is where you put your money where your mouth is lah. Kita cakap saja lain. Ini masa kita kena buat. Cakap saja memang habis. Ini masa lain. Masa ni cakap-cakap tak cukup. Kalau banyak usahawan tak dapat pembiayaan, memang disaster. Berterusan. So cakap saja tak boleh. Pamerkan saja tak boleh. Sekarang ini berkenaan berapa banyak usahawan yang kita sasarkan. 1,000 ke 10,000 ke yang dapat digeneratekan. Yang bilion-bilion yang kerajaan dah anjurkan ini. Dah beramil besar dan dah jamin pun ada berapa puluh juta. 50 billion ke 20, saya pun tak pastilah berapa. Pasal dengar bilion banyak ni. Pening kepala aku dengar bilion. Dan kita happy lah dengar bilion tu. Tapi kita doa rumah ni aku tak nak bilion pun. Aku nak sejiput je. Jadi boleh dapat ke? Kita harap-harap boleh. Satu lagi soalan. Daripada Halim Said. Boleh ke pihak-pihak turunkan requirement untuk mendapatkan pinjaman sekarang? Ini bukan isu untuk besarkan syarikat kami, tapi ini teruskan kami bernafas. Betul Cik Halim. Betul. Tepat, setepatnya Cik Halim. Boleh ke pihak bank turunkan requirement? Tuan-tuan dan puan-puan, kita harapkan. Kita harapkan insya-Allah. Tapi kita juga ada ingatan dan juga ada comparison track record sebelum ini. Bila bab duit ni, is about money, is about risk. Bolehkah bank ambil risiko NPL tinggi sikit? Pasal dia mungkin nampak NPL boleh naik lagi tinggi. Tapi dengan 80% ini, bank boleh tak tengok? Adakah bank sanggup berdepan dengan situasi di mana NPL dia tinggi sikit? Boleh ke? Adakah bank negara akan mengatakan kepada bank-bank semua, you have to give this loan to them? Is this happening now? Why not? Why not this happen now? How to give? How are these companies going to live if this is not done? Bolehkah kita biarkan segala-galanya kepada pihak bank?
nak memutuskan atas budi bicara mereka, atas dasar wang ringgit keuntungan, bonuses, dividen, share price. Boleh ke kita biarkan semua atas kewangan? Bukan, saya rasa boleh, tapi that will not be wise. Bagaimanakah pengajar kita di Europe, di UK, di mana big banks, right? Big banks are doing the thing that is hurting the economy, right? Bila cakap pasal duit ni macam-macam lah. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau masa-masa di 97, 98, Tuan Mahathir dengan jayanya membuat program keluarkan kita daripada recession, menubuhkan dana modal dan dana harta, di mana dana modal, dana harta ni mengambil hutang-hutang syarikat-syarikat besar, renung dan sebagainya. Sebelum ini yang kita dilanda ekonomi yang teruk dengan renung masalah dulu, nanti 7 krisis dengan currency krisis lagi. Tun Mahathir telah menubuhkan dana harta, dana modal untuk beli semua aset-aset yang bermasalah, yang berhutang tinggi oleh semua syarikat-syarikat besar. Apa kata kalau sekarang kerajaan melancarkan satu institusi baru untuk memastikan duit semua disalurkan kepada kita semua usahawan? Apa kata begitu? Satu institusi yang ada kata putus, yang cakap dapat, mau dapat, supaya kurang red tape, kurang birokratik proses antara kerajaan atau kementerian dengan bank negara, dengan bank, tolak sini, tolak sana. Betul? Pasal keadaan kritikal sekarang ini. Apa kata kerajaan tumpukan sebegitu atau gantikkan satu institusi untuk pastikan semua orang nak duit, register sini sekarang. Kenapa dapat? Kenapa tak dapat? Kenapa tidak ada buat sebegini? Pasal dengan buat sebegitu, kita boleh tengok dapat ke tak dapat. Pasal zaman sekarang punya time, bukan pasal nak cakap dapat tapi tak dapat. Nak war-warkan bagi tapi tak bagi. Kalau sekarang punya time macam itu, habis, wipe out semua. All these families, semua keluarga ini. Ini masa action. Seperti mana yang dikatakan oleh kita punya Prime Minister. Ya, amat berhormat. Tan Sri Muhyiddin Yassin. No one left behind. This is the leader. Our leader say this. No one must be left behind. So kita harap itulah dia punya kesudahannya. So saya harapkan sebagai pengakhir kata, sekarang ni kita yang perlukan bail out. Kalau dulu dari besar-besar dah bail out, kita dah bail out banyak GSC besar, kita dah bail out banyak syarikat-syarikat yang besar. Pasal syarikat besar tak boleh gagal. Seperti mana juga dengan MAS, dengan Proton, sebelum ni dengan bank-bank, CIMB dulu dikenali sebagai Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, di mana BBNB dulu banyak membantu Bumi Putra, tapi pasal mengalami masalah dalam di bail out kan, dan jadi ada commerce dan seterusnya, jadi CIMB yang gagah perkasa sekarang ini. Apa salahnya? Sekarang yang diperlukan bail out rakyat Malaysia. Usahawan perlukan bailout. Tapi tidak perlukan bernilai satu usahawan nak bagi 7 bilion ke 100 juta, tidak. Dia dengan setiap syarikat-syarikat yang patut dibeli bailout untuk dia hidup, bernafas. Seperti yang dikatakan oleh kita punya syarikat-syarikat yang kita komenkan di sini. Memang betul kena buat analisa. Betul. Saya bukan mengatakan bahawa semua nak bagi free saja, tidak. Of course, kena buat check syarikat berapa lama, apa dia punya untung rugi dia, apa dia punya projek dia, berapa dia punya pekerja dia. Check semua. Tapi bagi lah. Dan pasal apa beza dia? Syarikat kecil yang ada 10 pekerja, yang ada 10 keluarga, dengan apa Proton, MAS, dengan gergasi sebelum ini yang di bail out kan. Apa beza dia? Adakah dia punya keluarga dia kurang bukan orang, dia bukannya orang ke, dia bukan rakyat Malaysia ke, dia bukan bumi ke, apa kita ni Bumi Putra kelas 2 ke, macam Samsudin dengan Alibaba hujan lapuk, dia duduk beca, duduk tepi, duduk bawah tu. Kau ni second class, bagi dibayar ni mesin. Kita ni apa? Kita ni bumi third class ke?
kat belakang sana pergi. Sekarang kita find out lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita harap tidak. Kita harap dengan kajian baru sekarang dilancarkan benda yang baru. Kita harap. Dan kita akan terus gunakan harapan ini sebagai kita punya intipati, kita punya yakin setiap hari. Kerana sebagai usahawan, tuan-tuan puan-puan ingat, walau apa pun berlaku di sekeliling kita, kita kena teruskan kita punya perjalanan. Kita kena teruskan kita punya perjuangan. Walau memang betul, cakap pasal benda ini semua memang pening kepala, frust, tension. Tapi pada hakikat dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena teruskan walau apa pun berlaku dengan apa plan pun ada. Itu pasal balik kepada plan tindakan juang kita. Let's do this plan. Mari kita merangka plan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Juang TV kita akan adakan program untuk bantu lagi. Sila register dan kemukakan soalan anda dalam kita punya itu. Kita akan buat kelas. Kalau boleh, kita saya sendiri akan spend satu persatu dengan semua tim. Dengan 10 orang ke, 20 orang ke, tak ada kisah. Masuk, kita buat plan. Kita guide you macam mana nak buat plan. Kita ada 1 jam kelas, 2 jam kelas. Kita guide. Dalam rumah ni boleh. Dalam didik ni kita boleh tulis. Kita boleh ajar. Kita boleh guide ilmu kita bagi, insyaAllah. Mari, pasal tak ada plan, kelang kabut. Dalam plan kita boleh fikirkanlah kalau dapat loan macam mana, kalau tak dapat macam mana. Itu lain. Tapi plan kita. So saya harapkan kita kembali kepada kita punya planning juga. Setelah kita cakap panas sekarang, kita relax balik. Harapan tinggi insya-Allah, mudah-mudahan harapan kita mudah-mudahan kita jadikan. Kita tidak mahu negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak mahu marah-marah banyak sangat. Kita tidak mahu komplain-komplain banyak sangat, tetapi yang hakikat, yang benar kita cakap, tetapi dengan harapan kita boleh mendapatkan reaksi tidak balas daripada rakan-rakan kita, adik-adik kita, abang-abang kita, saudara-saudara kita yang berada di bank. Banyak orang bagus, tuan-tuan dan puan-puan, banyak bersemangat, berjiwa rakyat, banyak yang ada bersemangat Bumi Putra, banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah jumpa ramai. Kita harap mereka bersuara sekarang. Kita harap mereka ke depan sekarang. Untuk ketengahkan kepada pihak atasan bank-bank, marilah kita bersama-sama. Marilah kita membantu usahawan-usahawan sekarang. Dengan apa yang dilancarkan oleh kerajaan, let's do this. Jadikanlah suara-suara ini, suara-suara yang didengari, yang lantang, yang kuat, yang dibincangkan di atas sana, di semua bank-bank, di semua legal-legal bangunan-bangunan tinggi itu, semua tu, dan juga di dalam ruang-ruang digital ni. Kita harap ini boleh mencetuskan itu. Pasal pada asas dia, kita memang nak bersangka baik. Kita memang nak bersangka baik. So insyaAllah, saya pasti dan saya harap insyaAllah. Jadi sebenarnya itu, kita tamatkan kita punya Juang TV session pada hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi besok session petang. Dia kurang panas sikit, kita relax sikit lah besok petang. Untuk kita cakap pasal perkara-perkara lain. Dan juga dengan plan kita, back to the plan. Let's do a plan, tuan-tuan dan perempuan. Saya harap lepas ini dah boleh fikir, besok dah boleh buat, masuk dalam Juang tu register. Tidak ada charge dikenakan, tuan-tuan dan perempuan. Tidak ada apa pun charge dikenakan. Kita akan adakan planning time yang tetap dan tepat. Lebih pasal ada banyak jenis perniagaan, ada yang retail, ada yang kontraktor, semua memerlukan kelainan dari segi planning dia. InsyaAllah, Juang TV kita akan mengadakan sebanyak kelas yang mungkin untuk kita merangkakan plan untuk setiap satu sana planning ini yang kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Saya harap apa yang diperkatakan di sini dijadikan satu teladan. InsyaAllah apa yang salah dan silap percakapan tu, saya minta maaf, memohon maaf. Saya pun sebagai usahawan dengan frustration dan sebagainya. Jadi mohon maaf ke atas salah silap dan kata. Saya harapkan moga-moga semua abang-abang adik-adik di luar sana dapat dengar sini, kita tingkatkan semangat kita. Harap-harap kita punya perbualan dan perdagangan kita ni mendapat cahaya, mendapat sinar, mendapat pandangan Allah. Harap-harap kita jadikan kita punya persahabatan di dalam masa yang susah ini, kebersamaan kita ditingkatkan. Harap kita dapat tingkatkan kita punya keyakinan. Malam-malam tidur kita lebih senang sikit lagi. Jangan lupa ibadah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Solat berjamaah kita dengan keluarga. Zikir kita sebelum kerja. Zikir pagi, zikir petang, zikir malam, zikir tengah malam, zikir pagi balik. Jangan lupa, tuan-tuan, inilah menguatkan kita. Di penghujung dia, inilah saja yang penting. Ilmu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Agama kita, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope. You have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah. Jalan yang kita pilih ini, jalan yang penuh dengan cabaran.